Nur Hamiza Lailawati binti Haji Abdul Hamid. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi taala Selamat wabarakatuh. datang bersama kita dan selamat berpuasa. Terima kasih. Selamat berpuasa kembali. Ini merupakan guru kanan CCA 2 dan di sebelah kirinya pula. Di sebelah saya tu Yang Mulia Cikgu Nur Afizah binti Haji Suhaili, Ketua Jabatan Bahasa Melayu. Assalamualaikum dan selamat puasa Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa juga bagi kita. Kedua-duanya bunga ya hari ini. Saya sahaja kumbang di tengah-tengah. Seekor kumbang 3 bunga hari ini. Baiklah, alhamdulillah. Peraduan pidato sekolah-sekolah bukan kerajaan ini akan diadakan di semasa bulan Ramadan ni ataupun bila agaknya. Terlebih dahulu akan kita ketahui mengenai pengenalannya terlebih dahulu lah. Apa sebenarnya dimaksudkan peraduan pidato sekolah-sekolah bukan kerajaan. Ya, silakan Cikgu. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai dengan pertandingan pidato sekolah-sekolah rendah swasta senegara. Sebenarnya ilham ya sebagai cerita ya latar belakang daripada pertandingan pidato ini adalah merupakan ilham yang telah dihasratkan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Kerna Datuk Seri Setia Awang Haji Abu Bakar bin Apong yang merupakan pengerusi lembaga tadbir Sekolah Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Jadi bermula daripada tahun 2007, alhamdulillah pihak sekolah masa itu di bawah Jabatan Bahasa Melayu lah. Ya, kami telah berjaya mengungkayahkan pertandingan pidato yang pertama, yang mana pada masa itu hanya merupakan pertandingan pidato peringkat Brunei dan Muara sahaja. Ini bermakna dari tahun 2007 ni Cikgu? Iya, jadi maknanya sudah 5 tahun lah. Masuk tahun kelima ni? Masuk tahun kelima. Itulah dia. Kejayaan pasti dan pengalaman sudah pun ada daripada peraduan ini ni Cikgu. Ya, iya saya. Jadi sejauh ini macam mana matlamat yang telah pun dicapai? Alhamdulillah, daripada kali pertama 2007 kita nampak peningkatan penyampaian yang disampaikan oleh peserta-peserta dan jumlah murid yang mengikuti ya yang mengambil bahagian ya mengambil bahagian dalam pertandingan ini juga semakin meningkat dari tahun ke tahun. Terlebih lagi selepas tahun 2008 bila kami mengambil keputusan untuk menjadikannya senegara. Ya, pada mulanya cuma peringkat Brunei Muara, tapi bila Yang Berhormat Pihin dia Pihin mencadangkan untuk terus dilalatkan kepada senegara, so kami mengambil cabaran itu. Dan alhamdulillah hingga sekarang insya-Allah penglibatan murid-murid daripada sekolah-sekolah yang lain semakin meningkat. Ini diadakan di Brunei Muara, melibatkan di seluruh daerah ni kan? Diadakan di daerah Brunei Muara ataupun daerah lain juga? Sebenarnya kita ada peringkat saringan dan juga akhir. Jadi jemputan itu memang kepada semua. Kemudian bergantung kepada jumlah berapa yang mengambil mengikut serta, dan seandainya lebih daripada 10 sekolah yang akan mengambil bahagian, kami akan membuat pertandingan saringan. Itulah dia. Dengan adanya matlamat, objektifnya pula ni Cikgu? Mungkin Cikgu Ajah. Cikgu Ajah yang akan mengongsikan objektif daripada peraduan pidato ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat berpuasa semua. Objektif bagi peraduan pidato senegara bagi sekolah swasta pada tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya, objektif pertama kami ialah untuk mengasuh pelajar-pelajar dalam menyampaikan hujah-hujah yang bernas. Ini mereka diambil daripada pelajar-pelajar tahun 2 hingga tahun 5. Seterusnya kami ingin mencari ataupun mencukil objektif dari pelajar-pelajar itu untuk menyamai sikap berani berhadapan dengan penonton maupun khalayak ramai, dan menanam sikap cinta terhadap bahasa ibunda, dan kemudian untuk melatih mereka menggunakan bahasa Melayu standard iaitu bahasa baku, untuk memupuk semangat minat membaca di kalangan pelajar. Jadi apabila mereka berpidato dan untuk mencari isi, mereka memerlukan membaca sebagai bahan untuk mendapatkan isi. Dan seterusnya untuk meningkatkan daya imajinasi pelajar di sekolah rendah, disebabkan pidato ini salah satu daripada syarat-syaratnya
mereka diperlukan menghafal skrip untuk penyampaian pidato. Walaupun mereka berumur di antara 8 hingga 11 tahun, berkemungkinan wakil-wakil dari pelajar sekolah lain, guru-gurunya akan melatih untuk mereka menghafal skrip yang akan disampaikan nanti. Supaya lagi nyaman dorang menyampaikannya. Untuk lagi meningkatkan markah dalam pemerkahan dan menilai pidato sewaktu mereka mempersembahkan. Dan yang terakhir ialah untuk mendedahkan pelajar sekolah rendah di dalam bidang pidato ini. Sebab biasanya pidato ini selalunya diadakan bagi peringkat sekolah menengah. Jadi alhamdulillah sekolah yayasan, maksud saya sekolah rendah yayasan, sedaya upaya untuk menganjurkan peraduan inilah bagi sekolah-sekolah swasta sahaja dulu. Mungkin di masa akan datang seterusnya mungkin akan dilaratkan kepada sekolah kerajaan, insyaAllah. Jadi kalau memandangkan tadi, kalau apa yang cikgu terangkan tadi, mereka dikehendaki menghafal, bukan mudah nih untuk menghafal lagi, Syarizan. Dari umur 8 tahun. Berapa lama masa jangka mereka ni diberikan ni? Kalau bagi sekolah rendah yayasan, saringan dalaman sudah dibuat. Ada 40 Peserta. lebih kurang 40 peserta telah menyertai, dan sebahagian mereka adalah dari tahun 2, 3 iaitu rendah bawah, dan tahun 4 dan 5 bagi rendah atas. Dan alhamdulillah guru-guru yang mengajar mereka iaitu guru bahasa Melayu telah memberikan tempoh dalam 2 minggu kalau tak silap Cikgu Hafizah. Tajuk dan menghafal. Dan sungguh menakjubkan, salah seorang daripada murid dari tahun 2 yang berumur tahun ini baru masuk 7 tahun mendapat tempat pertama dalam saringan tersebut bagi rendah bawah. Jadi insya-Allah kami akan membuat saringan terakhir pada hari Sabtu ini dalam bulan puasa, dan murid yang tadi tahun 2 ini akan beserta dengan pelajar-pelajar yang lain, iaitu 10 orang peserta. Bersaing lagi? Ya, untuk mencari pertama yang terbaik untuk mewakili sekolah rendah yayasan. Sekolah rendah yayasan ini. Tadi 7 tahun tu umurnya. Laki-laki perempuan? Lelaki. Lelaki. Iski usulnya kali itu. Bila menyampaikan. Termasuk para hakim. Takjub dengan penyampaiannya, termasuk dalam bahasa Arab dan bahasa Arab serta terjemahannya beliau hafal. Menyebabkan dia merkah isinya dan kepitahannya bercakap, memberikan ia pendapat pertama. Kalau cikgu boleh menyebutkan siapa nama adik kita ni tu? Muhammad Jihadul Haq. Muhammad Jihadul Haq, ya. Dari segi nama sudah nampak. Nanti kita jemput dia. Alina, nanti jemput dia duduk di sini. Pitah bercakap. Berjihad. Memang pintar. Ya, Pitah bercakap. Memang Pitah. Boleh kita jemput dia duduk di sebelah kita. InsyaAllah nanti kalau sudah Karam mana tahu jadi juara ni, Syarizan, kita diundang ke Rampai Pagi. Itulah. Dan tahun lepas untuk pengetahuan BIS kita pun peringkat senegara, Johan pertama dari sekolah Al-Falah adalah murid pelajar tahun 2. Tahun 2 yang berumur 8 tahun. Laki-laki juga? Yes, laki-laki. Tahniah kita ucapkan. Baik, secara ringkasnya, masa kita ni begitu pendek juga. Kita akan mengetahui tajuk pidato 2012 ni secara cepatnya lagi. Ya, tajuk-tajuk pidato yang kita khususkan untuk tahun 2012 ini ada 5, iaitu yang pertama, negara Brunei sebagai sebuah negara zikir. Peranan institusi keluarga dalam pembentukan sahsia pelajar. Yang ketiga, penggunaan Facebook, pengaruh baik dan buruk kepada pelajar-pelajar. Yang keempat, peranan ilmuwan dalam menentukan hala tuju dan sahsia pelajar. Dan yang kelima, kegiatan fizikal dan peranannya dalam pendidikan. Sebenarnya mengenai dengan tajuk pidato ini, ingin juga saya terangkan bahawa inspirasi untuk mencari tajuk ini juga merupakan cabaran bagi kami, di mana ahli jawatankuasa terpaksa duduk dan berbincang, ya. Dan selalunya tajuk yang kami ambil ini adalah daripada berlatar belakangkan apa yang berlaku. Isu-isu yang apa yang berlaku ketika ini. Ya. Dan juga di samping menyokong
matlamat kerajaan yang ingin memperkenalkan sesuatu yang baik terutama kepada para pelajar. Maklumlah, adik-adik kita ni suka dengan Facebook. Betul. Oh. Betul, ya. Dan betul. satu lagi menambah, tajuk-tajuk itu nanti kepada peserta-peserta yang akan berpidato akan dikumpulkan dan difailkan untuk dibuatkan satu majalah dan akan diagih-agihkan kepada pelajar-pelajar tahun 6 yang akan menduduki peperiksaan PCR tahun ini. Jadi mereka mungkin dalam, sebab ia tajuk masa kini, mungkin dari tajuk-tajuk itu ada, mana tahu ada keluar dalam PSR. Jadi insya-Allah mungkin akan diagih-agihkan kepada peserta-peserta yang ikut nanti pidato juga. Baik, tarikhnya secara ringkasnya. Tarikh pertandingan, Cik. Tarikh pertandingan pidato senegara ini pada tahun 2012 akan diadakan saringannya seandainya melebihi daripada 10 buah sekolah pada hari Khamis 13 September. 13 hari bulan September. September tahun 2012 dan peringkat akhir akan diadakan pada hari Khamis juga pada 20 September tahun 2012. Ini akan diadakan di mana ni, Cikgu? Ianya akan bertempat di Sekolah Rendah Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, berkemungkinan di Dewan Serbaguna Sekolah Menengah. Alhamdulillah. Itulah dia. Akan diadakan peringkat saringan insya-Allah pada 13 hari bulan September dan pada 20 hari bulan September merupakan peringkat akhirnya. Dan borang-borang bolehlah didapati di dalam kami muat turun dalam website sekolah yayasan iaitu www.primary-yayasan.edu.bn. Bis kita dari sekolah-sekolah yang bukan kerajaan ataupun swasta bolehlah memuat muat turun borang-borang tersebut dan bolehlah di-fax ke sekolah rendah. Fax kami ialah 2380 751. 2380 751. Itulah dia. Dan tarikh terakhir untuk menghantar borang ataupun di fax ataupun boleh dimasukkan dalam email. Mungkin di dalam tu memang disertakan email pada 9 hari bulan Ogos. 9 Ogos. Ada 8 hari lagi. Pada hari Khamis, tidak lewat 2 jam petang. 2 petang. 2 petang. Alhamdulillah. Sayang sekali Cikgu. Masa kita begitu terhad sekali untuk kita menyampaikannya. Apapun terima kasih kepada Yang Mulia Cikgu. InsyaAllah akan berlangsung dengan jayanya, insya-Allah. Mudah-mudahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita dua tetamu kita Yang Mulia Cikgu Hajah Nur Hamizah, Lelawati binti Haji Abdul Hamid, guru kanan CCA 2, dan juga Yang Mulia Cikgu Nur Hafizah binti Haji Suhaili, Ketua Jabatan Bahasa